Hey, what's up bro, sis dan motherfucker sekalian. Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the king of Palatau. Untuk video kali ni, aku nak membawang apa yang terjadi dekat Smackdown minggu ni dan juga 205 Live. Yang boleh kata macam tak nampak macam 205 Live pun. Dia buat Dusty Cup punya tournament dekat 205 Live minggu ni. Tapi sebelum aku teruskan, kalau korang tengok video ni, korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Dan macam biasa juga, dekat ruangan description kat bawah, aku ada letak macam-macam link. Link barang wrestling yang ada jual dekat Lazada Shopee, link YouTube vlog aku, Hazwan Shah Bebe punya channel, link Instagram aku, apa benda yang korang rasa nak support, semua link ada dekat ruangan description kat bawah. Jadi tanpa buang masa, jom kita pergi kepada benda pertama yang aku nak cakap. Julung-julung kalinya kita dapat tengok perempuan berlawan dekat 205 Live. Macam aku cakap tadi, kali ni kita tak boleh nak kata 205 Live lah. Boleh kata lebih pada Dusty Rhodes punya tag team classic punya tournament. So, pasal tu mungkin dekat NXT tak cukup masa, tak cukup slot. Dan 205 Live ni, orang tak selalu tengok. Jadi, diorang sumbat je semua kat 205 Live supaya boleh naikkan rating 205 Live jugalah dalam masa yang sama. And aku yakin lah, korang semua mesti tertanya kan, tang mana Triple H duk dengar cakap Hazwan ni. Korang dah nampak tajuk, korang tekan, lepas tu apa benda yang Triple H ikut cakap Hazwan ni kan. Okay, kalau korang tahu, aku hari tu ada buat video top 4 tag team yang WWE patut combine kan. 8 superstar dalam 88 ni, each of them kena jadi tag team. Yang keluar dekat atas mana ni lah, korang tengok. Video tu aku dah bagi tahu salah satu tag team yang WWE kena gabungkan, iaitu Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher. Jadi kat sini, bukan aku yang cakap Triple H sebenarnya ikut cakap aku. Yang tu saja je, macam bukan nak kata clickbait, tapi nak buat menarik minat untuk korang tekan video ni lah kan. Jadi kalau korang rasa kena game, yelah, nama pun Triple H, The Game. Kaitan sangat. Saja je aku letak tajuk tu. Sebab ramai DM aku, Triple H dengar lah cakap kau apa semua dekat IG kan. So pasal tu lah aku pakai tajuk tu. But then, sekarang ni Timothy Thatcher dan juga Tommaso Ciampa dah pun digabungkan dalam satu tim. Diorang gantikan Troy dan juga Ashante Adonis sebab dah kena lauk dengan Karrion Kross dekat NXT hari tu. Dan sekarang ni macam aku cakap hari tu, aku yakin diorang ni memang ada chemistry dan diorang dah pun tunjukkan dah dekat episod 205 Live minggu ni, yang Dusty Rhodes Tag Team Classic punya tournament. Dan sekarang ni bukannya match tu bagi aku dah tunjukkan betapa banyak diorang ada chemistry je. Dan at the end of the match, memang kita rasa diorang memang patut menang. Pun tak logik lah kalau Daivari dengan Tony Nese boleh menang. Sebab hari tu MSK dah buat kemenangan mengejut kan ke atas Jake Atlas dan juga Isaiah Scott. Jadi aku rasa kali ni dah boleh kata satu kemenangan yang predictable. Bila Thatcher dan juga Ciampa dah menang, kat sini kita dah nampak lah, next round diorang akan lawan dengan Undisputed Era. Bayangkan Thatcher Ciampa lawan Undisputed Era. Satu perlawanan yang aku rasa ini adalah the real final sebenarnya untuk Dusty Rhodes Tag Team Classic kali ni kan. Walaupun sebenarnya aku, kalau ikut nafsu aku nak Killian Dane dan juga Drake Maverick yang menang lah. Bukan dari segi kesesuaian sangat, tapi aku nak diorang menang, aku nak diorang jadi Tag Team Champion. Aku rasa pairing diorang ni ini baru betul Beauty and the Beast yang memang ada chemistry lah diorang tu. Tapi aku tak rasa sesuai sangat, but dan itu yang aku nak. Just that aku rasa antara Thatcher Ciampa dan Undisputed Era, siapa yang menang ni lah yang sepatutnya menang the whole tournament. Adam Cole Bebe kot yang represent Undisputed Era. Walaupun dia bukan the real Bebe macam Hazwan Shah Bebe, but then he's a Bebe. So Triple H dengar cakap aku untuk gabungkan Thatcher dan juga Ciampa ni, kan dah menjadi tu. Dan sekarang ni aku nak membawang pasal 205 Live. Aku rasa dekat sini je WWE dah berjaya tunjuk yang 205 Live ni sebenarnya dah tak relevan lagi. Sebab hari tu ada rumours yang bagi tahu Triple H plan kalau ada bajet nak buat second show untuk NXT supaya yang betul-betul dekat bakat yang bawah-bawah lagi tu dapat peluang untuk menyinar jugalah. So aku rasa daripada kau buat second show NXT ni kan, baik kau revamp balik channel 205 Live ni. Channel, kau ingat YouTube, rancangan 205 Live ni, baik kau revamp ke apa ke, kau ubah suai supaya dia boleh jadi NXT punya second show. Bukan hanya fokus pada cruiserweight saja. Seriously, 205 Live, kalau tanya aku, best je nak tengok. Sebab perlawanan diorang pun banyak je lagi best daripada match yang ada dekat Raw dan juga Smackdown. Tapi storyline, karakter dia tak buat rasa macam kita sebagai penonton ni rasa menarik nak invest time tau. Pasal tu lah aku rasa diorang pun tak dapat highlight yang diorang deserve lah. Mungkin NXT second show digantikan dengan 205 Live ni boleh jadi satu solution yang baik
untuk kau dapatkan viewers sebelum ataupun selepas SmackDown ni. Tak ada masalah pun untuk kau nak tamatkan 205 Live sebab bakat-bakat Cruiserweight ni pun boleh lagi menyinar dekat NXT Second Show. Sebab apa? NXT Cruiserweight Champion, bukan WWE Cruiserweight Champion. Maksudnya Cruiserweight Champion tu untuk NXT. Jadi bagi je Cruiserweight selebihnya tu bertanding dalam NXT Second Show tu juga. Dan sekarang kita pergi dekat SmackDown pula. Okay, SmackDown kali ni dibuka dengan promo antara Roman Reigns, Adam Pearce dan juga Paul Heyman. Okay, first kali aku nak bagi tahu segala isi yang ada dalam promo diorang, apa benda yang Roman dok kata Adam Pearce komplain, padahal dia pun komplain juga. Kevin Owens tu asyik nak lawan dengan dia. Lepas tu Adam Pearce hari tu cari pengganti lah dengan Adam Pearce dengan Roman macam tak nak lawan, nak cuba lari. Tapi dengan Paul Heyman sudi pula nak berlawan kan. Kalau kau kaji balik sebenarnya kan, benda ni macam budak-budak tau storyline diorang. Serius macam budak-budak. Tapi aku suka. Serius, aku sangat-sangat suka. Walaupun sebenarnya kalau kau kaji betul-betul benda yang diorang fight kan ni macam budak-budak, tapi cara diorang present benda tu, character words diorang, skill promo diorang, mic skill diorang, sebenarnya kau tak nampak pun yang feud diorang ni macam budak-budak. Kau rasa ni satu benda yang serius, satu benda yang tak boleh bawa main-main. Seriously kat sini aku rasa Roman punya mic skill terbaik. Paul Heyman yang cakap lah, he's the best kot, one of the best. Dan Adam Pearce aku rasa okey je lah, tak ada apa-apa pun yang nak di-highlightkan sangat. Satu promo yang sangat baik untuk buka SmackDown minggu ni. Kenapa aku suka segmen yang tepi ni? Sebab Billie Kay. Kenapa aku suka Billie Kay dekat segmen ni? Time dia buat Bianca Belair punya lagu, aku rasa biasa je lagi tau. Tapi time dia cuba tiru gaya Carmella, padu babe, serius. Hampir sama, dan kat situ aku sukalah cara dia menganjing tu. Oh, menganjing je suka. Yang ni pun aku suka juga. Aku suka Cesaro dapat push yang dia sepatutnya dah dapat daripada dulu lagi. So, tolonglah jangan lepas beberapa minggu tiba-tiba kalah balik, tak diguna pakai dengan baik. But then aku rasa diorang akan mula guna pakai Cesaro ni dengan baik sebab daripada AEW ni, ramai superstar kat AEW, management dia semua dah mula mengajak Cesaro join promotion tu. Jadi mungkin WWE dah panik, push Cesaro lah. Itu je solution yang diorang patut buat dari dulu. Sekarang dah kena macam ni baru nak buat. But then aku suka bila dia orang buat #push Cesaro. Kejap, kau bayangkan kalaulah Royal Rumble kali ni ikutkan ada penonton keliling gelanggang tu, kalau Cesaro dia orang keep on push macam ni, aku rasa Cesaro boleh jadi the next Kofi kot. Kalau penonton tu semua support dia bila dah tengok dia asyik menang, impressive lah tu tiap-tiap minggu. Just bayangkanlah penonton yang hardcore dekat situ, and then diorang sorak Cesaro gila-gila. Aku rasa boleh jadi Cesaro Mania tu lepas ni. Yang ni sepatutnya aku suka, tapi secara overall aku boleh kata aku tak suka juga sebab pada awalnya match ni start, aku agak impress tau dengan Reginald ni. Dengan dia punya move, dengan flip dia yang dia buat semua memang lincah gila, memang enjoy gila lah tengok. Sampai nampak macam Sasha Banks, kau patut tak payah cek pasal dengan Mamat ni tau. Tapi bab yang buat aku rasa tak suka, bab yang dah buat kantoi selling yang Reginald ni buat. Seriously aku tak rasa Mamat ni pandai selling sebab mungkin salah satu benda yang buat macam susah nak selling bila dia berlawan dengan perempuan kan. Selling apa je pun kau boleh buat lebih-lebih bila lawan perempuan ni. Aku tak tahulah, dia orang kena dah tahu nak buat lelaki dengan perempuan lawan macam ni, mungkin buat training selling tu lebih lah kot untuk Reginald ni. Serius kantoi gila bab selling. Sekarang ni lagi aku faham lah, walaupun kau power mana gila dalam wrestling ni kan, kau ada skill yang banyak, tapi kalau kau tak pandai sell pun masalah juga. Bukan nak kata dia tak sell tau, dia sell je, tapi selling dia tu seriously tak berapa baik. Nampak sangat macam dibuat-buat. Okay, untuk Intercontinental Champion ni aku tak tahulah aku nak cakap macam mana. Seriously aku suka BE jadi Intercontinental Champion. Aku suka dia di-push. Tapi somehow aku tak rasa angle ni, storyline ni menarik. Kira macam diorang tak hasilkan satu story yang menarik pun sebenarnya untuk Intercontinental Champion ni. Bagus diorang gunakan, diorang utilize. Sebab dulu macam time Nakamura jadi Intercontinental Champion, dan siapa-siapa yang jadi Intercontinental Champion sebelum ni, macam diorang tak pakai dengan baik sangat pun. Even Lashley pun aku rasa diorang sangat protect karakter Lashley ni tau. Tapi yang ni dia utilize, just storyline tu tak berapa nak menarik. So secara overall kalau kau tanya aku, moment yang aku rasa tak best sangat untuk SmackDown minggu ni adalah storyline ni. Seriously aku rasa SmackDown lebih best daripada Raw untuk minggu ni. Dan kebanyakan minggu sebelum-sebelum ni pun SmackDown dah mula lagi best Sebab sebelum ni aku suka gila Raw, sebab action yang ada dekat Raw tu best Tapi lately ni
segala booking, segala decision macam tak apa-apa. Tapi SmackDown storyline okey apa semua, walaupun action dia biasa ke apa kan. Yang ni okey lah, tak apalah ada satu benda yang tak okey kan. Still not bad what. Kau tak expect semua benda sempurna. SmackDown je pun, bukan pay-per-view kan. Tapi itulah, aku still suka. Just that ini Intercontinental Champion kot, IC Champion kot. Patutnya buat nampak prestige. Tapi buat masa ni, walaupun kau utilisekan dengan baik, aku tak rasa aku into this storyline. Laju sangat nak cakap. Segmen ni pula, satu segmen yang aku sangat looking forward. Lepas Bayley announce, Bayley cabar Bianca Belair untuk buat challenge ni. Seriously, aku memang tak sabar gila nak tengok lah. Tapi bila dah berlangsungnya challenge ni, tak ada apa-apa yang impress dan tak ada apa-apa yang teruk ke apa pun. Just hype aku tu macam down teruk ah. Walaupun aku tak kata challenge ni boring ke, segmen ni terlalu boring ke. Tak, aku tak kata. Dia macam okay je lah. Nak kata best pun tak. Memang okay je. Tapi you kill the hype lah for me. Corbin dengan Dominic ni lagi aku tak faham. Tengok Dominic macam kena squash dengan Corbin. Seolah-olah macam perlawanan antara Dominic dengan Seth Rollins tu dulu tak pernah wujud. Faham tak point aku kat sini? Sebab Dominic boleh saing-saing dengan Rollins tau. Tapi sampai Corbin kena lauk, kena kitai macam tu je. Maksudnya Corbin is much better than Rollins. I don't. Ding dong hello. I don't think so Corbin lagi power daripada Rollins macam tu. So sepatutnya bagilah Dominic ni saing-saing lebih sikit dengan Corbin. Nampakkan fight tu lebih sikit lah. Sebab bila dah jadi macam ni, benda aku fikir tu je lah. Maksudnya Rollins tak ada power sangat, dengan Dominic pun tak susah nak menang. Dan last kali Kevin Owens datang serang Roman Reigns. Patutnya ini perlawanan antara Paul Heyman dengan Adam Pearce. Tapi macam biasa, intipati story ni lebih pada kebudak-budakan punya alasan kan. Paul Heyman pula tiba-tiba injured, cari berganti macam tu. Roman Reigns masuk, tapi patutnya ganti Paul Heyman, tapi match tu not even start pun sebab ref tak bunyikan loceng. So Roman lauk Adam Pearce ni semua. Lepas tu Kevin Owens datang selamatkan Adam Pearce, serang Roman. Dan dekat situ kita nampak lah dia buat stunner dekat Roman. Dia buat pop up powerbomb. Apa benda powerbomb Kevin Owens lah dekat atas meja. Aku suka segmen tu, segmen yang tunjuk kat kita yang Kevin Owens ni jangan buat main-main. Tapi dah nak rasa yang makin lama dah nak sampai ke tahap yang bosan sikit feud Roman dengan Kevin Owens ni. Aku tak deny Roman bawa karakter dia dengan sangat baik, perform, serius. Kevin Owens pun sama, bawa karakter dia dengan sangat baik, perform, serius. Paul Heyman, Adam Pearce, aku rasa semua bawa watak role dia orang ni dengan baik. Tapi kalau WWE sumbat lebih-lebih macam tu, takut sampai masa mungkin orang boleh meluat dekat Kevin Owens, ataupun orang boleh rasa storyline antara Kevin Owens dengan Roman ni dah mula nak bosan lah. Macam dulu lah Rollins dengan keluarga Mysterio kan, asyik duduk sumbat kita benda sama, lama-lama orang dah rasa bosan. Padahal awal-awal boleh jadi one of the greatest feud of the year. Dan even Owens dengan Roman ni pun aku rasa boleh jadi one of the greatest feud for 2021. Tapi kalau lepas ni, lepas Royal Rumble sambung lagi, aku rasa harapan lah nak dapat best feud macam tu. So stopkan lah dekat Royal Rumble, finish, halas. Okay, so itu saja aku punya bawang untuk 205 Live ataupun Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament dan juga SmackDown minggu ini. Untuk yang tertanya-tanya mana video top berapa superstar yang patut menang Royal Rumble, legend ke sesiapa yang patut buat comeback return dekat Royal Rumble, jangan risau. Next week lah, next week dah minggu terakhir sebelum Royal Rumble kan. Jadi aku akan buat 2 video top-top dekat situ. Dekat situ apa? Dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni. Dan Royal Rumble nanti aku akan buat live ke tak? Dekat video top-top tu nantilah aku akan share dekat korang. Jadi itu saja guys. Kalau nak up to date dengan berita pasal WWE Wrestling ni semua, aku memang sentiasa post dekat berita WWE 2.0. Jadi make sure follow berita WWE 2.0 dekat Instagram. I'll see you guys again in the next video. Motherfather.